Negara Brunei Darussalam terbahagi kepada 4 daerah, iaitu Brunei Muara, Belait, Tutong dan Temburong. Setiap daerah dibahagikan kepada beberapa mukim dan seterusnya setiap mukim dibahagikan kepada beberapa kampung. Mukim Sukang yang mempunyai beberapa buah kampung yang termasuk Kampung Sukang, Kampung Apak-Apak, Beadong Tengah, Beadong Ulu, Buau, Dungun, Kukup, Saut dan Sungai Hilir. Di masa lalu untuk sampai ke sana, pengunjung perlu menyusuri sungai dengan menggunakan bot atau perahu yang mengambil masa yang agak lama. Pengunjung perlu melalui Kampung Merangking sebelum sampai ke Kampung Sukang. Kini Kampung Sukang, perkampungan terpencil ini boleh dilalui dengan jalan darat yang asalnya adalah jalan kenderaan pembalak membawa kayu balak dari dalam hutan belantara ke kilang-kilang papan. Sepanjang perjalanan ada bahagian jalan yang beraspal, namun sebahagian besarnya berlubang-lubang, becak dan berlumpur yang menyebabkan seorang pemandu perlu berawas-awas sepanjang masa. Hanya kenderaan pacuan 4 roda yang sesuai merentasi jalan yang berliku-liku dan berbukit ini. Sesekali pemandu perlu bertolak ansur bila bertembung dengan lori-lori balak yang membawa kayu berat di jalan kecil yang kelihatan hanya mampu dilalui oleh sebuah kenderaan pada satu-satu masa. Bak kata pepatah, jauh perjalanan luas pemandangan. Sesampai di Kampung Sukang, hati merasa senang setelah melalui pengalaman yang mencabar. Kampung Sukang berasal dari nama buah dan merupakan kampung tertua dari kampung-kampung dalam Mukim Sukang. Pada mulanya Kampung Sukang ini mula didiami oleh puak dusun. Kemudian barulah diikuti oleh puak Iban dan Penan. Dahulunya penduduk yang tinggal dalam Mukim Sukang lebih 1,000 orang penduduk. Sekarang jumlah itu berkurangan kerana atas faktor pekerjaan dan berpindah ke penginapan baru. Dari udara, Kampung Sukang masih diliputi oleh hutan tebal dengan tompok-tompok rumah yang berselerak di sana-sini. Rumah-rumah ini dihuni oleh puak dusun, Iban dan Penan. Orang Iban mempunyai rumah panjang, sementara puak dusun mempunyai rumah panjang yang digelar rumah besar. Dianggarkan hanya tinggal sekitar 100 orang yang menetap di Kampung Sukang. Kemudahan asas yang terdapat di kampung ini adalah seperti sekolah, asrama, klinik kesihatan, rumah guru-guru, pos polis dan balai ibadat. Kokokan ayam mengingatkan bahawa waktu sudah bertukar hari. Walaupun terpencil, kegiatan penduduk dan masyarakat merancakkan suasana pagi.
kanak-kanak di asrama mula memakai baju sekolah. Tukang masak dan penyelia asrama mempunyai panduan yang khusus dalam melaksanakan tugas dalam usaha menyediakan perkhidmatan, makanan dan pengurusan. Kemudahan asrama bagi kanak-kanak di sini disediakan oleh kerajaan bagi kemudahan keluarga yang tinggal di seberang sungai. Penempatan itu juga bagi memudahkan bimbingan terutama dari aspek agama supaya anak-anak Puak Penan dapat dipandu dan berinteraksi dengan masyarakat Puak lain. Jumlah kanak-kanak yang tinggal masa ni di sini cuma 7 orang, iaitu 2 orang lelaki dan 5 orang perempuan, dan umur yang tinggal di sini dalam 6 tahun hingga ke 12 tahun, dan yang tinggal di sini ada berbangsa Penan dan bangsa Melayu saja. Penyelenggaraan asrama di sini sama seperti asrama-asrama lain di kawasan bandar, seperti menyediakan makan, minum, tempat tidur, dan jadual-jadual waktu dorang pun sama juga macam kawasan bandar, ada waktu belajar, waktu makan, waktu tidur. Cuma di sini ada kekurangan sikit, seperti di sini tidak menggunakan elektrik, cuma menggunakan generator mengikut masa-masa yang ditetapkan. Seperti selalu kami menggunakan generator waktunya jam 6 petang sampai 6 pagi untuk mencukupi 12 jam saja. Untuk pergi ke sekolah, kanak-kanak berjalan kaki antara 10 ke 15 minit melalui laluan yang biasa diikuti. Sejarah perkembangan pendidikan telah mengubah corak berfikir masyarakat. Awang Dian bin Kapal kini dikenali Datuk Maharaja Setia pada ketika itu yang memikirkan masa depan masyarakat kampungnya mula menubuhkan sekolah pada tahun 1955. Walaupun ditutup pada tahun 1957 kerana kekurangan murid, namun Datuk Maharaja Setia Dian tidak berputus asa. Dengan pembinaan kedua sekolah ini pada tahun 1963, Sekolah Melayu Sukang Ulu Blaid mula digunakan pada tahun 1964 dan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Besar Brunei iaitu Yang Mulia Pangeran Haji Ali bin Pangeran Muhammad Daud. Pada 2 hari bulan Ogos 1978, bangunan baharu sekolah ini dibina dan mula digunakan pada 2 hari bulan Januari 1979. Pada 12 hari bulan Februari 1979, Sekolah Melayu Sukang telah ditukar namanya menjadi Sekolah Rendah Datuk Maharaja Setia Dian Sukang bagi mengenang jasa beliau yang banyak menabur bakti dalam perkembangan dan kemajuan kampung. Sejak kecil lagi, walau berada di pedalaman, kanak-kanak diajar mematuhi disiplin berbaris dan ditanamkan dengan soal kenegaraan dengan sama-sama menaikkan bendera negara Brunei Darussalam dan berdoa. Bangsa dan tanah air kami, serta bangun bangsa dan negara kami, ini sebuah negara yang amat makmur. Kini kanak-kanak di Kampung Sukang tidak ketinggalan menerima pendidikan dari guru-guru yang ditugaskan ke pedalaman. Namun sukar dan mencabar setinggi mana sekalipun, ia tidak pernah melunturkan semangat mereka untuk terus berbakti, menyampaikan dan memberi ilmu kepada anak bangsa. Satu keunikan sekolah ini ialah hari persekolahannya berterusan dari hari Ahad hingga hari Khamis. Guru-guru pula bukan sekadar menyampaikan ilmu akademik, malah perlu mengetahui hidup survival di pedalaman, seperti tahu menghidupkan enjin generator.
Setiap minggu seorang guru diaturkan untuk membawa minyak dari stesen minyak yang paling dekat. Keadaan sedemikian dirangka kerana minyak juga perlu dicatu bagi kegunaan sekolah, rumah guru-guru dan asrama. Hadangan tiada bekalan tenaga elektrik seperti sekolah di bandar tidak menghalang guru-guru menyampaikan ilmu. Minyak diesel adalah bahan penting dalam kehidupan masyarakat di pedalaman. Sementara menunggu bekalan tenaga elektrik seperti di bandar, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pendidikan telah membekalkan minyak diesel untuk menghidupkan generator sekolah. Okay, Fauzan, what is your... Give me example of animal. Any animal, huh? Monkey. Sen cabut bak ke abang. Sen ku go. Wow. Lam dan Penyediaan makan tengah hari disediakan bagi murid-murid di sekolah ini sebelum mereka meneruskan sesi pembelajaran sekolah agama sebelah petang. Begitu juga guru-guru yang mengajar di sekolah ini, mereka juga sama-sama menikmati makan tengah hari. Kaum Penan pula adalah kaum nomadik yang berpindah rendah di dalam hutan mencari adanya bahan makanan, terutama ambulung dan umbut. Makanan asasi mereka ialah ambulung yang didapati dari pohon rumbia. Mereka juga mencari umbut lubah. Mereka berburu menggunakan sumpit dan menangkap ikan di sungai bagi memperolehi makanan tambahan. Hanya setelah dipujuk oleh penghulu Mukim Sukang iaitu Datuk Maharaja Setiadian bin Kapal, puak Penan mula mendampingi masyarakat di luar dari puak mereka. Mereka diajar bertanam padi. Penghulu Mukim juga telah berjaya membantu puak Penan menerima pencen umur tua sama seperti puak lain. Kaum Penan diajak keluar dan hidup bermasyarakat. Pada tahun 1960, dengan diketuai oleh Legai Anak Madang, mereka mula bergaul dan diajar bertanam padi. Pada tahun 1963, penghulu Mukim menghadapkan permohonan
bagi suku kaum Penan diberi pencen umur tua seperti puak-puak lain. Permohonan itu telah berjaya diluluskan. Satu lagi kejayaan penghulu ialah memberi jaminan kepada kaum Penan tidak diapa-apakan bila mereka keluar ke bandar. Sebelum itu, puak Penan tidak berani keluar kerana khawatir mereka akan dibunuh. Pada tahun 1966, permohonan telah dihadapkan bagi suku kaum Penan bermastautin di sebuah rumah panjang. Sebuah rumah panjang didirikan dengan bantuan orang kampung. Maka bertambah akrablah pergaulan bangsa Penan dengan puak-puak lain. Kemunculan generasi baru menambahkan lagi perubahan pola masyarakat tentang sejarah awal keberadaan bangsa Penan di Kampung Sukang. Kalau mula-mulanya kami orang Penan ini, kalau cakap kami lah, jadi orang menyebut Punan-Punan ini itu bukan asli benar. Tapi kalau bangsa kami ini memang pakai Penan. Ada orang menyebut Punan itu salah spell tu. Tapi kalau kami di hutan dulu buat sulap damit, cari ubud lubak, cari serdang apa. Sana ubud lubak banyak, batas lagi kami sana mencari makanan. Orang bini-bini ambil memancing apa. Kami laki-laki ini berjalanlah menyumpit. Pada masa ini, masyarakat kaum Penan sudah berkurangan tinggal di rumah panjang disebabkan berhijrah dan menetap ke daerah lain disebabkan tugas mereka. Semasa rumah panjang kaum Penan mula dibina, mereka mempunyai seorang ketua dan kemudiannya diganti oleh Luyah Anak Kaling setelah ketua rumah panjang Penan sebelum ini meninggal dunia. Semasa penggambaran ini dijalankan, penerbit berkesempatan merakam aktiviti harian Luyah Anak Kaling. Biarpun berusia lanjut, Luyah dan isterinya masih cergas menanam dan membersihkan kawasan kebun nenasnya. Namun kini hanya tinggal kenangan dalam sejarah penduduk Kampung Sukang serta masyarakat yang mengenali beliau. Luyah Anak Kaling telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021. Kegiatan bangsa Penan zaman dulu amat ringkas. Mereka berburu di hutan, menjerat dan menyumpit binatang dijadikan bahan makanan. Namun kini kerja harian mereka perlu diteruskan demi kelangsungan hidup. Mereka menahan pukat di sungai agar ikan yang diperolehi cukup untuk makan harian.
Phuket ditinggalkan sehari semalam. Kalau aktiviti kami masa ni lah, tahan Phuket. Macam hari ni tahan Phuket. Esok baru talawat. Ataupun kalau belurih, baik dapat 2-3 ikung. Macam tu lah, macam ikan damit-damit atau ikan tapah ni ada yang damit. Yang besar, yang sudah selalu, yang pernah ku dapat lah. Dalam 10 kilo macam tu. Yang sudah pernah ku dapat oleh Phuket. Kalau bahasa kami, tawai. Kalau ikan kalduinya Melayu, nyaiban, atau takao-nya kami. Takao-nya kami. Kalau ikan yang macam yang damit-damit tu ada tiga nama tu. Kalau cakap kami Penan, kapaipa, turing, ada aja. Satu baca tu 2 nama. Turing ya juga, ulat telur ya juga tu. Dari kaum yang berpindah rendah di dalam hutan, masyarakat Penan Brunei telah beransur-ansur dapat menikmati permodanan. Rumah panjang mereka, walaupun belum menerima bekalan elektrik, namun mereka bersyukur bekalan tenaga solar dipasang di kawasan mereka. Bila ditanya tentang masa depan bangsa Penan di Kampung Sukang, Awang Muhammad Arif berkata, Penan ni, walaupun ya orang sedikit nganya bahasa Penan ni di Kampung Sukang ni, ndak tiak lari ke mana-mana lagi. Memang yang menetap di Sukang sini. Memang dia orang disebutkan rakyat jati Brunei sudah. Atau ya dah mau pindah ke sana ke sini lagi tu. Walaupun menjadi puak minoriti, masyarakat Penan yang diberi kemudahan untuk mengecap kehidupan selesa bertanggungjawab sebagai rakyat yang berlindung di bawah pemerintahan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi sama-sama berganding bahu memakmurkan negara yang tercinta ini.